kena selaraskan bagaimana prinsip-prinsip Islam itu boleh dibawa bukan keluar masjid. Saya rasa hatta masalah saf, Masya Allah, saf ni penting, dan alhamdulillah kita lebih saf kita patut tak ada masalah sangat. Sebab zaman ni tengok kapet, orang boleh tentukan saf dan seumpamanya. Tapi saya nak sentuh sebelum itu, ini saf ni satu benda yang ajaib orang Islam. Dalam solat orang Islam ajaib. Tuan-tuan pergi ke Mekah, bila iqamah saja, jutaan manusia boleh datang untuk solat, duduk dalam saf. Kita tak kenal, dalam bahasa kita, Mamat Afrika tepi kita ni, yang sebelah ni daripada Bosnia ke mana, tapi kita boleh duduk dalam saf macam dengan kita dah buat rehearsal yang cukup, duduk elok, Allahu Akbar, dan sembahyang dalam saf. Kalau lah orang lain tengok, sebenarnya amazing orang Islam, kerana kita tak pernah pun baru itu barangkali the first time kita pergi Mekah. Tapi bila azan saja kita tahu macam mana nak masuk ke dalam saf, macam mana nak duduk dalam saf. Tak perlu berkenalan orang sebelah. Orang sebelah pun dia sentuhkan kaki dia dengan kaki kita, bau dia dengan bau kita. Tak tanya pun dia, awak daripada Malaysia ke? Kalau Malaysia kita kena macam ni. Dia tak ada. Benda ini dah standardized dalam Islam. Dah lama kita berlatih dalam kampung kita, di tempat kita, di bandar kita. Kita pergi ke sana, anytime, masjid mana pun kita pergi, orang Islam tahu macam mana nak duduk dalam masjid dan saf masjid. Tetapi orang Islam tak tahu bagaimana mereka nak wujudkan saf yang sama untuk kekuatan mereka dalam menghadapi dunia ini. Walaupun mereka pergi Mekah, Kaabah yang sama, tapi kitalah umat yang tak boleh buat banyak keputusan. OIC dan seumpamanya gagal buat keputusan. Para ulama gagal buat keputusan yang membolehkan kita bersatu di dalam menghadapi krisis-krisis yang dihadapi oleh umat Islam. Bukan soal tak pergi masjid, pergi. Tetapi falsafah, ruh, the spirit of jamaah, of masjid, tak boleh kita bawa keluar. So kita ada krisis di dalam memahami agama. Maka kita takatul, tahazzub. Kita ada jamaah yang pentingkan solat, alhamdulillah, pentingkan sugi, pentingkan banyak benda, datang masjid. Tapi mungkinlah dalam masa yang sama dia tak pentingkan kaum muslimin yang kelaparan, kesusahan, menghadapi krisis dalam hidup, ekonomi dan seumpamanya. Ada yang ambil berat tentang ekonomi, dia pula lemah pula dari segi spiritual dia. So kita ada krisis dalam memahami agama, untuk melihat agama itu dalam kerangkanya yang komprehensif. Siapa yang perlu bentuk hal ni? Masjid. Masjid perlu mewujudkan khutbah. Mungkin Singapura bagus lah, saya tak tahu macam mana. Khutbah peranan yang sangat bagus, penuh orang datang. Yang tak semayang subuh pun datang semayang Jumaat. Orang terpaksa dengar. Kita perlukan khatib yang baik, yang sampai misinya. Kalau di Malaysia dia standardizkan khutbah bagi setengah negeri, sangat. Kalau baca khutbah lain kena, kecuali negeri-negeri yang hebat seperti Pulau Pinang. Bacalah khutbah apa. Dia ada 3 negeri selat, hasil daripada penjajahan British, Penang, Melaka dan Singapura je. Tapi Penang antara negeri yang ada kebebasan, dan semua masalah-masalah di Malaysia juga datang daripada Penang. Tapi tak apa, itu cerita lain. Okey,
sehingga khatib langsung tak kreatif. Bila dia standardizkan khutbah, maka menyebabkan dia tak tahu keadaan. Pada tempat yang tak ada tentera, dia baca tentang semangat pergi perang. Tempat yang orang mau miskin perlukan zakat, dia baca tentang tanggungjawab untuk menderma. Pada hari hujan lebat, dia kata pada hari yang terang benderang. Kerana dia terlalu terikat dengan teks, dan dia tak kreatif. Dan ini berlaku. Kita perlukan, kita kalau nak menggerakkan umat ini, kita perlukan nadi yang menggerakkan dia itu kuat. Kita perlukan penceramah, ustaz. Saya tak tahu, saya tak cakap tentang Singapura, yang ada kualiti di sudut pemikirannya, di sudut visionnya. Saya duka cita nak sebut pasal agama ni boleh dibuat dua benda. Boleh dekatkan diri pada Tuhan, boleh juga untuk jauhkan diri dengan Tuhan. Gunakan agama. Boleh cakap bahasa agama untuk kepentingan manusia umum ataupun juga untuk kepentingan diri sendiri. Masjid sama, boleh gunakan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ataupun boleh gunakan untuk orang kepentingan kita. Ada orang jual barang dia dalam masjid, dia ceramah sejam, 15 minit kempen barang dia. Guna masjid, Nabi larang kempen barang dalam masjid. Pasal dia tahu ada pengaruh dalam masjid. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, kita mesti membangunkan kelompok ini. Anak-anak tuan-tuan yang nak jadi tokoh-tokoh agama itu, hendaklah mereka hendaklah dididik tentang keikhlasan, dan mereka hendaklah dididik tentang keluasan agama, sehingga mereka melihat agama bukan datang berceramah. Mungkin saya juga terlibat, ada benda yang tak baik. Mungkin bukan datang ceramah kerana sekadar ini adalah sebahagian daripada pendapatan, sebab itu kita tak berjaya. Tapi berceramah kerana ia adalah sebahagian daripada perjuangan yang kita menanggungnya, tidur bersamanya dan bangun bersamanya, berjalan bersamanya, hidup bersamanya, menanggung perjuangan itu sebagaimana kita menanggung kaum keluarga kita, rela bersakit kerananya, tidak bercakap sesuatu untuk diri, tapi bercakap sesuatu untuk ummah. Kalau itu berlaku dalam masjid, saudara-saudari sekalian, masjid kita insya-Allah akan berfungsi dengan baik.